Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi mengatakan bahawa tuan musannif, yaitu bagi kitab matan Safinatun Najah, yaitu Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, ay bikulli ismin min asma'iz zatil a'la al-mawsufi bi kamalil af'ali aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan aw musta'inan. Ay, yaitu dengan tiap-tiap nama daripada segala nama-nama bagi zat yang maha tinggi, yang bersifat dengan segala sifat kesempurna, dengan segala kesempurnaan af'al, perbuatan, atau dengan menghendaki bagi demikian itu. U'allifu, aku menyusun dengan nama Allah, dengan nama bagi segala nama, bagi zat yang maha tinggi, yaitu Allah. U'allifu, aku menyusun. Mutabarrikan, hal keadaan aku bertabarruk. Au musta'inan, atau memohon pertolongan dengan nama Allah Ta'ala, dengan zat Allah, dengan zat yang bernama Allah. Gitu. Fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmadu Ad-Dimyati, menafsirkan akan dia dengan yang demikian itu oleh Syekh kami, guru kami Ahmad Ad-Dimyati. Yang tadi kita sebut tadi, bikulli ismin min asma'iz zatil a'la al-mawsufi bi kamalil af'ali aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan aw musta'inan. Begitulah yang ditafsirkan oleh guru bagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yaitu Syekh Ahmad Ad-Dimyati, fi hasyiyatihi ala usulil fiqhi, di dalam hasyiahnya atas usul fikih. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati, memulakan oleh tuan musannif, yaitu Said Salim bin Sumair Al-Hadrami. Dia memulakan akan kitabnya dengan basmalah, iqtidaan, kerana meneladani, mengikut, bil kitabil azizi, dengan kitab Al-Quran,
fi ibtidaihi, pada memulakannya, biha dengannya, iaitu dengan basmalah. Ai fil lauhil mahfuzi, di lauh mahfuz, au ba'da jam'ihi, atau kemudian daripada menghimpunkan Al-Quran itu, wa tartibihi fil mushafi. Jadi tuan musannif dia memulakan tulisan dia dengan basmalah kerana hendak mengikut Al-Quran sebagaimana yang berlaku di lauh mahfuz, ataupun kerana hendak meneladani dengan kepada Al-Quran yang memulakan dengan basmalah setelah dihimpun di dalam satu mushaf dan telah disusun dalam satu mushaf, dimulakan dengan basmalah, ya. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahu al-qalamu ana tawwabu wa ana atubu ala man taba fahuwa fi saqil arshi. Wah, tu dia. Dan adapun barang yang diriwayatkan akan dia akan bahawa yang pertama barang yang menuliskan akan dia oleh qalam, ana at-tawwab, aku maha menerima taubat, wa ana atubu ala man taba, dan aku menerima taubat atas orang yang bertaubat. Fahuwa fi saqil arsy, maka iaitu terdapat tulisan itu fi saqil arsy, pada kaki arash tu, tiang-tiang arash tu. Wa imtithalan, dan kerana imtithal, menuruti. Imtithal maksud dia menjunjung, mentaati lah kita kata. Wa ita'atan, dan kerana taat. Dua perkataan tu samalah. Imtithal. Cuba ambilkan kamus, Has. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, bagi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, dalam sabdanya, awwalu ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Walamma nazzala alayya Jibrilu biha, walamma nazala alayya Jibrilu biha a'adaha thalathan wa qala hiya laka wa li ummatika wa qala hiya laka wa li ummatika. Jadi katanya
sebagaimana di dalam sabda Nabi, dalam perintah Nabi SAW pada sabdanya, awal apa yang dituliskan oleh qalam, apa barang yang menulis akan dia oleh qalam ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila menulis kamu akan satu kitab, maka tulislah oleh kamu akan dia, iaitu basmalah awalahu, pada awalnya. Wahia miftahu kulli kitabin, dan dia basmalah itu miftahu kulli kitabin unzila, dan dia basmalah itu adalah pembuka bagi tiap-tiap kitab yang diturunkan. Walamma nazala alayya Jibrilu biha, dan tatkala turunlah ke atasku oleh Jibril dengannya, dengan basmalah itu, a'adaha thalathan, mengulang ia akan basmalah itu 3 kali. Wa qala, dan dia berkata Jibril, hiya laka wali ummatika, dia dan dia basmalah itu bagi engkau dan bagi umat engkau. Has? Pinjam handphone enggak? Pinjam handphone. Ayat ni saya keliru sikit dia tuan-tuan, jadi saya berhenti dulu sekejap. Mau faham dulu apa dia kata ni. Jadi sabar dulu ya.
Uh, Cuba cari kitab saraf yang hijau tu sana. Kitab tasrif tu. Nah, di sana. Ah. Waqala dan kata Jibril, hiya laka wali ummatika. Basmalah itu, hiya basmalah itu dia, laka bagi engkau, wali ummatika dan bagi umat engkau. Famurruhum, maka perintahlah oleh kamu akan dia. Sekejap. Masih jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Famurhum, maka perintah olehmu akan mereka, la yada'uha fi syai'in min umurihim, jangan mereka meninggalkan akan basmalah, fi syai'in pada sesuatu, min umurihim daripada segala pekerjaan mereka. Berarti itu diperintahkan kepada Nabi oleh Jibril supaya memberitahu kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya jangan pernah meninggalkan basmalah pada
segala pekerjaan kita. Pekerjaan yang ada nilai pada syarak lah. Dan juga pekerjaan yang tidak dituntutkan dengan memulakan dengan yang lain. Itu nanti kita ada hurai. Macam contoh, kalau kita mengucapkan salam, iaitu di antara pekerjaan yang ada nilainya pada syarak tetapi tidak dituntut kita mulakan dengan basmalah. Bagi salam terus. Assalamualaikum. Tak payah lagi kita mau sebelum bagi salam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak payah. Sebab ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ada nilainya pada syarak tetapi tidak disuruh kita memulakan dengannya dengan basmalah. Seperti juga kita khutbah, jadi khatib berkhutbah. Kita di situ dituntut memulakan dengan yang lain daripada lafaz basmalah, iaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang itu nak payah kita mulakan dengan basmalah sebab dituntut memulakan pekerjaan kita berkhutbah itu dituntut memulakan dengan Alhamdulillah. Begitu juga dengan azan. Sembahyang pun begitu juga. Sembahyang itu kita takbiratul ihram. Jadi ini pada pekerjaan yang lain lah, dan bukan juga pada zikir mahdah, zikir yang tulen. Yang itu nak perlu kita zikrul mahdi, yang zikir yang tulen nak perlu kita mulakan dengan basmalah. Ni pada pekerjaan yang lain lah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata malaikat Jibril, lam ada'uha, tidak sekali-kali aku meninggalkannya. Lam ada'ha, tidak sekali-kali. Lam ada'ha, aku tidak pernah meninggalkannya. Meninggalkan basmalah. Kalau lan, maksudnya tidak sekali-kali. Kalau lam, ni lam. Lam ada'ha, aku tidak pernah meninggalkan dia. Tidak pernah. Tarfata ainin, walaupun sekali. Mundu nazaltu ala abika, sejak aku turun ke atas bapa engkau Adam alaihi salam, ke atas bapa engkau. Sejak malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam, sejak itu malaikat Jibril tidak pernah meninggalkan basmalah. Wa kadzal malaikatu, dan seperti itu juga malaikat-malaikat yang lain. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, idza katabatum kitaban, apabila menulis kamu akan satu kitab, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim, maka tulislah oleh kamu di awalnya, pada awal kitab kamu itu, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, dan apabila kamu menuliskan akan basmalah itu, faqra'uha, maka bacalah oleh kamu akan dia. Berarti jangan kita biarkan basmalah tersebut, terus baca. Baca basmalah tersebut. Kalau kita nampak dalam tulisan tu, dalam kitab itu ada basmalah, kena baca. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala takhallaqu bil akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi bagaimana berakhlak dengan akhlak Allah tu? Mari kita tengok. Has cuba cari, ada tu satu kitab warna oranye. Cuba tengok. Ada berbagi terang macam mana yang berkelakuan dengan akhlak Allah. Dia yang binding tu, dia punya buku.
Oh, sudah sini. Ni tengok di sini. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah. Di sini dia kata lakin umumu hadzal hadithi maqsusun bima yumkinuna. Namun keumuman hadis ini adalah khusus dengan barang yang kita boleh buat. Walam yamna'ish syar'u minhu, dan perkara yang tidak menegahkan oleh syarak daripadanya. Wa ma yumkinuna biman'i syar'i. Okey. Di sini dia kata takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Tapi bukan berarti kita boleh berlaku berakhlak dengan segala akhlak Allah Ta'ala. Yang boleh ni dia kata apa yang kita boleh buat dan syarak tidak menegahkan daripadanya. Jadi dia kata wa ma yumkinuna wa biman isyar'i kat takabburi li'annahu akhlaqun min akhlaqillahi ta'ala wa huwa mumkinun lakin yamna'u syar'u. Dan barang yang kita boleh buat dan dengan tegahan syarak, ada perkara yang kita boleh buat tapi syarak tegah. Kat takabburi, seperti takabur. Itu takabur itu adalah setengah daripada akhlak Allah. Tapi itu syarak melarang kita daripada bersikap dengan takabur. Berarti yang kita disuruh tadi takhallaqu bi akhlaqillah ialah perkara akhlak yang kita boleh buat yang tidak ada tegahan syarak pada dia. Tetapi kalau perbuatan yang kita boleh buat, mampu buat, tetapi ada tegahan syarak padanya seperti takabur, meskipun takabur itu setengah daripada akhlaknya Allah Ta'ala, tetapi itu perkara yang kita boleh buat tetapi syarak melarang. Sebagaimana sabda Nabi liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Sabda Nabi SAW, tidak akan masuk syurga oleh orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah daripada kesombongan, takabbur. Fahadzal hadithu nahyun anit takabburi, maka hadis ini, mafhum daripada hadis itu adalah satu tegahan daripada takabbur. Jadi walaupun hadis ini kan dari segi lafaznya umum, dari segi lafaz hadis ini umum, takhallaqu bi akhlaqillah, tetapi dari segi makna dia tu khusus kepada perkara yang kita boleh buat dan syarak tidak ada tegahan. Jadi kalau syarak tegah, kita tidak boleh. Seperti berkelakuan dengan sifat sombong, takabur, nak boleh, itu dilarang oleh syarak. Jadi situ ada makna yang khusus. Hanya khusus kepada perkara yang kita boleh buat dan syarak tidak tegah. Kemudian begitu juga perbuatan yang syarak tidak larang tetapi kita tidak boleh buat. Kita tidak mampu buat. Wa ma la yumkinuna walau lam yamna'i syar'u ka fi'lis sama'i. Juga perbuatan yang kita tidak boleh buat walaupun tidak ada tegahan syarak, seperti menciptakan langit.
Itu kita memang nak boleh buat lah, menciptakan langit, menciptakan bumi. Nak mampu kita, walaupun syarak nak tegah kita, tidak larang kita daripada menciptakan langit. Jadi yang Nabi suruh ni, takhallaku bi akhlaqillah, hanya tertentu kepada perbuatan yang kita boleh buat dan syarak tidak tegah. Seperti kita memulakan tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana Al-Quran kitabullah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang diterangkan tadi, di Lauh Mahfuz juga tulisan Al-Quran itu, Al-Quran itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ikut dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Takhallaku bi akhlaqillah, tetapi hanya tertentu kepada perbuatan yang kita mampu buat dan tidak ada tegahan syarak pada dia. Boleh. Tu maksud takhallaku bi akhlaqillah. Tu kita kena mengaji berguru supaya kita faham apa yang dimaksudkan. Alhamdulillah, ini yang saya jadikan rujukan tadi ialah tulisan guru saya, iaitu Kiai Haji Usman, yang merupakan seorang guru pendiri pondok pesantren di Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah, itu saya jadikan panduan untuk memahami makna hadis takhallaku bi akhlaqillah. Tu kita kena ngaji berguru. Kalau nak, kita salah faham nanti. Rupanya walaupun situ dari segi lafaznya umum, tapi maknanya khusus, makhsus, hanya kepada perbuatan yang kita mampu buat dan tidak ada tegahan syarak pada dia. Bukannya termasuk dengan perbuatan yang kita boleh buat, tetapi syarak larang. Seperti bersikap dengan takabur, itu syarak larang. Ataupun perbuatan yang kita tidak mampu buat dan tidak ada pula tegahan syarak, itu pun tidak termasuk yang itulah. Sebab kita tidak mampu meniru perbuatan Allah Ta'ala menciptakan langit. Nak mampu menciptakan manusia pun nak boleh. Nak mampu buat walaupun syarat nak larang. Baik, selesai. Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'atin. Dan tiada syak bahawa adatnya Allah Ta'ala pada memulakan tiap-tiap surah itu adalah mendatangkan dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah, kecuali suratul Taubah. Fanahnu ma'muruna bihi, maka kita diperintahkan dengannya, sebagaimana tadi famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim. Tadi kan malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita, dan maka perintahlah olehmu akan mereka agar tidak meninggalkan basmalah itu pada sesuatu daripada pekerjaan mereka. Tetapi itu ada huraian lagi lah, pekerjaan yang macam mana. Panjang lagi itu cerita dia. Wa amalan bi hadithi Abi Dawud wa ghairihi, dan beramal dengan hadis, dengan mafhum hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain daripadanya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Jadi dia kata wal balu syarafu wal azamatu awil halu wa sya'nu alladhi yuhtammu bihi syar'an. Wal balu, dan dia kata tadi kan dalam hadis Nabi tadi,
kullu amrin dzibalin. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dzibalin tadi? Al-balu asy-syarafu. Al-balu tu maksud dia ialah adalah yang mulia, wal azamatu yang besar. Awil halu wa sya'nul ladzi yuhtammu bihi syar'an, ataupun hal dan keadaan yang diambil berat dengannya pada syarak. Berarti yang ada nilainya pada syarak. Jadi pekerjaan yang macam mana yang Nabi suruh ni, dalam hadis tadi dari yang Nabi suruh kita mulakan dengan basmalah tu, iaitu kullu amrin dzibalin. Dzibalin itu maksudnya yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai azamah, kebesaran, ataupun hal dan keadaan yang diambil berat dengannya oleh yang pada syarak. Seperti kita menuntut ilmu, seperti kita menulis kitab yang bermanfaat, menulis ilmu yang bermanfaat, membaca kitab yang bermanfaat, membaca ilmu yang bermanfaat, apa lagi, dan segala macam lagi lah perbuatan-perbuatan yang ada nilainya pada syarak, mesti kita mulakan dengan basmalah supaya tidak putus, supaya tidak kurang barakahnya. Gitu. Wa ma'nal ihtimami bihi, dan makna ihtimam dengannya, mengutamakan dengannya, talabahu au ibahatahu, talabahu au ibahatuhu bi alla yakuna muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi. Dan makna ihtimam dengannya itu, dan makna mengutamakan dengannya itu ialah, iaitu pekerjaan yang diambil berat oleh syarak tu ialah menuntutnya atau mengharuskannya dengan, iaitu perkara yang dituntut oleh syarak ataupun perkara yang diharuskan oleh syarak. Itu yang diambil kira, yang itu yang diambil berat oleh syarak. Syarak suruh, sama ada tuntut tu tuntut yang wajib ataupun tuntut yang sunat, ataupun syarak bagi harus. Macam makan, minum apa semua tu. Jadi berarti situ tidak termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Bi alla yakuna muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi, dengan bahawa tidak adalah ia pekerjaan itu perkara yang muharraman li dzatihi, perkara yang diharamkan li dzatihi, perkara yang diharamkan kerana dirinya sendiri, seperti berzina. Wala makruhan li dzatihi, dan bukan makruh kerana zatnya sendiri, seperti melihat kepada kemaluan. Kalau contoh di dalam Hasyiatul Bajuri itu diberi contoh melihat kepada kemaluan isterinya. Contoh, lakin la tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umuri ka kansi zubalin wala tudlabu lidzikril mahdi katahlili. Tetapi tidak dituntutkan basmalah itu atas perkara yang kecil-kecil, yang tidak ada nilainya lah, yang perkara yang kecil-kecil, seperti menyapu sampah. Nak dituntut kita mengucapkan basmalah di situ. Wala tudlabu lidzikril mahdi katahlili, dan tidak dituntutkan akan basmalah itu bagi zikir yang tulen, semata-mata zikir seperti tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Nak perlu kita mulakan dengan basmalah dulu, nak perlu, sebab la ilaha illallah sendiri itu pun sudah menyebutkan nama Allah. Berarti kalau zikir mahdi, adakah zikir yang tidak tulen? Ghairul mahdi ada, iaitu seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran zikir, ya, tetapi bukan zikir yang mahdi, ghairul mahdi, yang bukan tulen.
Berarti kalau baca Al-Quran, walaupun dia tu zikir, tapi dituntut kita mulakan dengan basmalah. Sebab dia bukan az-zikrul mahdi. Bukan zikir yang tulen. Az-zikrul mahdu bukan. Dia az-zikru ghairul mahdi. Zikir yang bukan tulen. Kerana di dalam Al-Quran itu ada kisah umat-umat yang terdahulu, sejarah, perintah, larangan dan janji syurga, janji neraka. Jadi dia bukannya semata-mata zikir. Kalau macam la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah dan lain-lain yang seumpamanya, iaitu adalah zikir yang tulen. Tidak perlu kita mulakan dengan basmalah. Begitu juga dengan seperti yang saya sebutkan tadi, perbuatan-perbuatan yang ada nilainya pada syarak, yang disuruh, yang dituntut oleh syarak, tetapi kita dituntut memulakannya dengan yang lain. Seperti khutbah Jumaat, kita dituntut memulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Tak sembahyang, kita dituntut memulakannya dengan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang tu nak payah kita mulakan dengan basmalah. Begitu juga dengan melaungkan azan, iqamah, tidak perlu kita melaungkannya. Sebelum melaungkan azan tu baca bismillah dulu, tak perlu. Sebab kita pun sudah memang sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak perlu kita mulakan dengan basmalah lagi. Jadi walaupun tadi Nabi suruh tuntut kita supaya memulakan basmalah pada tiap-tiap pekerjaan yang ada nilainya pada syarak, yang diambil berat pada syarak, iaitu dengan tuntut, suruh ataupun harus tadi, syarak mengharuskannya. Tetapi ada juga tempat-tempat yang ada nilainya pada syarak, tidak dituntut kita mulakan dengan basmalah. Kerana pertama tadi dituntut dimulakan dengan yang lain, seperti khutbah Alhamdulillah. Ataupun dia zikir yang tulen, mengucapkan zikir yang tulen seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Yang tu tidak perlu kita mulakan dengan basmalah. Wa qala Syekh Umairah, dan berkata oleh Syekh Umairah, wal balu aidan al qalbu, dan makna al balu tu juga adalah al qalbu, hati. Ka'annal amra, seperti bahawa perintah itu bukan. Di syarafihi, kerana memuliakannya, wa azamihi, bukan. Ka'annal amra, kerana seperti bahawa perintah itu li syarafihi, bagi memuliakannya, wa azamihi, dan membesarkannya, malaka qalbi sahibihi lishtighali bihi, pemilik hati bagi sahibnya, sahib hati itu kerana menyibukkannya dengannya. Wa fi qawlihi fihi, dan pada katanya padanya, pada kata Syekh Umairah itu pada tentang basmalah tadi,
Ba'tu lis-sababiyah ala qiyasi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nara fi hurratin ay bisababiha habasatha. Dan pada kata beliau, iaitu Syekh Umairah tadi, pada tentang basmalah itu, ba itu lis-sababiyah. Pada hadis tadi. Pada hadis tadi. Tadi dia kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba yang ada di dalam situ bi bismillahirrahmanirrahim, ba di situ ba sababiyah. Ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas qiyas bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara, telah masuk oleh seorang perempuan akan neraka, fi hurratin, kerana kucing. Fi hurratin ini yang kita kalau dalam tafsir Nail Al-Almani, fi di sini dengan makna disababiyah, bukan makna lizarfiyah. Ai bisababiha, dengan sebabnya, habasatha. Wahiyya imra'atun min Bani Israila, dan dia ialah perempuan daripada Bani Israel. Selesai. Oh, bukan ya. Bukan. Silap. Bukan. Kita baca sebalik. Kita baca semula. Wa fi qawlihi, dan pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu. Kita baca semula ya. Wa fi qawlihi, dan di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, lafaz fihi itu, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi. Jadi tadi tersilap tadi ya. Wa fi qawlihi tadi, mula-mula tadi saya kata pada katanya Syekh Umairah, bukan Syekh Umairah, tapi wa fi qawlihi, dan pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi tadi kan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi. Dari fihi di situ maknanya disababiyah. Kalau disababiyah, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai hal tidak dimulakan akan dia dengan sebabnya, begitulah disababiyah kan. Tidak dimulakan akan dia, tidak dimulakan kerananya dengan bismillah. Kalau gitulah fihi. Kalau dia kata lisababiyah, lisababiyati ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas qiyas bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tadi, dakhalat imra'atun an-nara, telah masuk oleh seorang perempuan akan neraka, fi hurratin. Yang tu fi di situ bukan makna dengan makna lizarfiyah, tapi dengan makna lisababiyah, kerana kucing. Ai bi sababiha, dengan sebabnya, habasatha, kerana dia mengurung kucing tersebut, tidak beri makan kepada kucing tersebut, kurung kucing itu, dengan sebab dia perbuatan dia mengurung kucing tersebut,
dia masuk neraka. Siapa perempuan tu? Wahia imra'atun min bani Isra'ilah. Dialah seorang perempuan daripada Bani Israel. Wal abtaru maqtu'udz dzambi wal aqta'u zanabi atau zambi, sebab maksud abtar ni maksud dia terpotong ekor macam mana. Zanab, hujung terpotong ekor, zanab. Kalau zambi dosa kan, zanab. Zanab, ekor. Kalau zambi, zambun, itu dosa, kesalahan. Zanab. Jadi maksud wal abtaru maqtu'udz zanabi, dan abtar itu maksudnya terpotong ekor. Wal aqta'u man qata'at yadahu, orang apa maksud aqta'? Orang yang terpotong oleh kedua tangannya. Au ihdahuma, ataupun salah satu daripada kedua tangannya. Wal ajzamu, dan ajzam itu bidzalil mu'jamatu, bidzalil mu'jamati, dengan zal yang mu'jamah, yang bertitik. Al maqtu'ul yadi, al maqtu'u, al-maqtu'ul yadu. Terpotong tangan. Wa qila adzahibu an adzahibul anamilu, yang hilang jari-jarinya. Itu maksud ajzam. Jadi semua tu menunjukkan kepada terpotong. Berarti kurang barokah. Wa qala al-Barawi huwa illatun ma'rufatun wa fahuwa min babit tashbihi al-balighi wa ma'na al-hadithi kullu syai'in lahu wa ma'na al-hadithin kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun aw kullu syai'in yutlabu aw yubahu aw kullu syai'in lahu qalbun ay yamliku qalban la yubda'u bi sababi dhalika asy-syai'i bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawanil maqtu'idz dzanabi aw kaman qata'at yadahu aw kaman dhahabat anamiluhu aw kaman bihi juzamun fi naqsihi wa aibihi syar'an wa in tamma hissan. Jadi kita faham sudah tadi maksud aqta', maksud abtar, maksud ajzam tadi. Jadi kata Al-Barawi huwa illatun ma'rufatun, iaitu illat yang ma'rufah. Ini dalam perbahasan balaghah lah. Fa huwa min babit tashbihil baligh. Maka iaitu setengah daripada bab at-tashbih al-baligh. Wa ma'na al-hadithi, dan makna hadis
makna hadis tadi berdasarkan keterangan tadi, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, lahu baginya syarafun wa azamatun, baginya kemuliaan dan kebesaran, au kullu syai'in yutlabu au yubahu, atau tiap-tiap sesuatu yang dituntut atau diharuskan, ataupun makna dia kullu syai'in lahu qalbun ayyamliku qalban, ataupun tiap-tiap sesuatu baginya qalb, jantung, ayyamliku qalban, iaitu memiliki akan qalb. La yubda'u bisababi dzalika syai'i bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan dengan sebab bagi demikian itu sesuatu dengan tadi fihi tadi dengan makna disababia bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa kal hayawanil maqtu'iz dzanabi, maka dia punya pekerjaan itu seperti haiwan yang terpotong ekor, au kaman quti'at yadahu, atau seperti orang yang terpotong kedua tangannya. Quti'at, ya, man quti'at yadahu, seperti orang yang terpotong kedua tangannya, au kaman zahabat anabiluhu, ataupun orang yang hilang jari jemarinya, au kaman bihi juzamun, atau seperti orang yang terdapat padanya dengannya juzam ni sopak, penyakit sopak, fi naqsihi, pada kekurangannya, wa aibihi, dan aibnya, syara'an, pada syara', wa in tamma hissan, dan jika sempurna sekalipun pada zahirnya. Jadi kesimpulan dia, tiap-tiap pekerjaan yang ada nilainya pada syarak, yang syarak suruh, yang syarak haruskan, yang tidak ada tegahan padanya, segala perbuatan yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kebesaran, jika tidak dimulakan dengan basmalah, maka pekerjaan kita tadi kurang barakah dia, seperti binatang yang hilang ekor dia, terpotong ekor dia. Bila binatang hilang ekor dia ni kurang sempurna lah kan maksudnya. Ataupun seperti orang yang kudung, terpotong tangan dia, tidak sempurna juga. Ataupun seperti orang yang hilang jari jemarinya, jadi macam tidak sempurna, walaupun ada tangan, lengan masih ada, tapi tangan tidak ada, terpotong, ataupun jari jemari tidak ada, kurang sempurna, cacat lah kita panggil. Ataupun seperti orang yang mempunyai penyakit sopak pada badan dia, nampak kurang elok lah, kurang sempurna. Kalau kita mau tunjuk dekat orang pun malu. Jadi begitulah pekerjaan yang diumpamakan kepada pekerjaan yang tidak dimulakan dengan basmalah. Itu yang disebutkan tadi at-tashbih al-baligh. Dia umpamakan pekerjaan orang yang tidak dimulakan dengan basmalah tu seperti binatang yang cacat, yang terpotong ekornya, seperti orang yang cacat terpotong tangannya, ataupun hilang jari jemarinya, ataupun diumpamakan seperti aibnya orang yang mempunyai sopak pada badan dia. Begitulah pekerjaan yang tidak dimulakan dengan basmalah. Sekalipun dari segi zahir pekerjaannya itu nampak sempurna, tetapi sebenarnya ada kecelaan, ada kekurangan, ada kecacatan. Jadi untuk supaya pekerjaan kita tadi sempurna dari segi zahir dan batinnya, sempurna di sisi Allah Ta'ala, sempurna pada syarak, maka tiap-tiap pekerjaan kita yang ada nilainya pada syarak, hendaklah kita mulakan dengan basmalah. Begitulah kesimpulan dia. Jadi saya rasa setakat itu saja dulu, cukup panjang sudah ni. Jadi kalau ada kekurangan, kesilapan, kesalahan dalam keterangan saya tadi, saya mohon maaf. Segala yang sempurna, yang baik itu semuanya daripada Allah. Yang kurang, yang salah itu daripada diri saya sendiri. Dan minta maaf juga kalau ada terkasar bahasa ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Setakat itu saja dahulu. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.